Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi, Alhamdulillah. Dan ini adalah Gaspirasi musim yang kedua. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda kerana sokongan yang berterusan daripada anda membuatkan kami sentiasa bersemangat untuk mempamerkan cerita orang kita, kisah komuniti orang kita pun untuk kita ambil inspirasi dari pelbagai perspektif. Dan untuk episod yang pertama pada hari ini, kita bersama dengan seorang penyanyi dan pemuzik sapik terkemuka Malaysia. Siapa yang tak kenal dengan Alena Murang ataupun nama penuhnya Alena Osim Murang, betul? Betul, betul. Hai sikit. Hai. Dan kepada anda, sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Kepada anda yang baru sahaja menonton kami di Gaspirasi untuk episod yang pertama pada malam ini, kita bersama dengan Alena Murang yang baru-baru ini telah memenangi anugerah penggayaan terbaik Festival Video Music Buenos Aires 2020 di Argentina. Bayangkan selain daripada memenangi anugerah tersebut, Alena juga sebaris dengan Madonna kerana tercalon juga untuk kategori Best International Video. Alena, apa perasaan tu apabila berjaya untuk sebaris dengan Ratu Pop Dunia Madonna? Kongsikan. I rasa macam tak percaya kan. Okey. Macam memang sangat-sangat I feel macam memang tak percaya. Aha. Tahu sebab my director untuk music video tu dia yang submit kepada festival. Jadi I pun tak tahu pasal festival tu. Okey. So she bagi tahu one day, oh our music video dicalonkan sama dengan Madonna. Lagilah the judges pun directed music videos dari Beyonce. I was like, oh my gosh, tahu macam music video tu kita buat rakaman dekat Kampung Barrio. Okey. Kampung Barrio kan satu kampung yang sangat-sangat kecil di Sejuk tak kat sana? sejuk. Saya suka telung usan kat situ. Apa dia? Telung usan. Oh, ya. Yalah, so I rasa macam bagaimana kampung kita yang jauh sangat di pedalaman, yang Betul. kecil sangat boleh sampai dekat pentas macam tu. Okey. So I rasa, yalah, I rasa macam shocked and sangat proud. I'm so proud of the whole Pernah team. tak sangka yang mana budaya Sarawak ini dibawa kepada peringkat antarabangsa, dipamerkan ke seantero dunia dan malahan memenangi pula salah satu anugerah daripada festival tersebut. Ada pernah menyangka tak? Tak kemenangan pernah ini? menyangka. Lagi kan kita menangi untuk best styling kan. Aha. Kesemua all of the styling, semua baju yang I pakai tu Okey. and kebanyakan accessories juga semua dia dari Sarawakian designers Okey. dan Sarawakian craftswomen yang buat manik-manik macam tu. So everything is Sarawak born.
Okey, itulah semangat orang kita. Apabila sampai aja keluar negara, ngembak nama Sarawak lah terutamanya, mereka sentiasa semangat untuk mengukir kejayaan di sana. Okey, kita nak gali lagi selepas ini mengenai kejayaan Alena di Festival Video Muzik Buenos Aires 2020. Tapi sebelum itu Alena, saya pasti penonton di rumah nak tahu ni, tanpa pakaian tradisional, tanpa sapek di tangan, kalau di rumah tu macam mana perwatakan Alena sebenarnya? I sebenarnya simple saja, Ya tahu. ke simple? Ya, memang. Okey. I think banyak orang macam tak percaya, tapi Mhm. I memang budak dari Kuching. I memang like simple gila lah. Like Alena, kalau baju juga I always pakai black, okey. white, dark blue. Tapi dia ada message gas tau. Dia bagi tahu dia nak pakai warna pink, warna merah jambu yang cerah pada malam ni. Yalah. Sebab selepas ini kita nak kabarkan juga kepada mereka ada satu buah tangan Alena juga yang agak baru juga. Tapi itu semua selepas inilah. Sebab kita tahu Alena ni penonton di rumah, beliau adalah seorang gadis berdarah campuran Kelabit, Inggeris dan Itali. Dan kalau kita lihat, ibunya adalah seorang antropologi yang menelurusi Sarawak, Kalimantan dan mengenali budaya Sarawak sebagainya. Tetapi kita nak tahu juga apa sebenarnya yang membuatkan Alena ini fall in love dengan sapek. I mean, what makes you so attracted to that traditional instrument? Mhm. Apa ya? I pun tak tahu. I start belajar sapek bila I berumur 10 tahun. Okey. Actually, masa tu, mak saya yang beri banyak dorongan untuk belajar sapek. Mhm. Dan saya rasa mungkin sebab dia sebagai seorang anthropologist, dia memang tahu kepentingan sapek kepada kaum bapa saya kan. Aha. Jadi masa tu I belajar sapek dengan my cousins and kita pun belajar dancing, traditional dancing Okey. every Saturday. Tapi masa tu to be honest with you, kita memang tak suka belajar. kita Memang nakal masa ya? ya, memang kita nak apa ni, just hang out with the cousins sajalah kan. Okey. Tapi tak apa, so we belajar. Lalu selepas itu, cuma tahun 2014, I start my journey nak jadi sapek player yang profesional. Kiranya tahun ini umur Alena 32 tahun dan start bermula bermain sapek ni 20 tahun yang lalu. Yeah. Maksudnya masa tu memang masih kecil lagi Yeah. Okey, sekali lagi Alena ini adalah seorang gadis cantik seperti yang anda dapat lihat, seorang gadis berdarah campuran Kelabit, Inggeris dan Itali. Alena, saya rasa ramai juga yang nak tahu, why do you identify yourself as Bornean rather than an European heritage? Can you explain? I think sebab I memang dilahirkan di Kuching. I pergi sekolah SMK juga, and my whole life was Kuching kan. And then selepas SPM, I pergi ke UK untuk universiti. Dan masa tu actually masa high school juga, masa sekolah menengah juga, I rasa sikit macam confused. Like, what am I? Macam tu Okay. sebab I was different lah from my classmates. Mhm. Lalu pergi ke UK, sampai dekat sana, a lot of people refer to me as Asian. So macam I keliru juga, macam where do I belong, you know? Aha. And selepas itu I pergi ke KL. Lagilah keliru kan. Macam this is my country tapi lain lagi dari sana. So I think masa tu I memang merasa I feel sangat selesa di Kuching, di Sarawak, di Borneo. I memang rasa sangat-sangat comfortable. Ibu Alena adalah berdarah campuran Inggeris dan Itali. Ya. Dan bapanya Kelabit. Kelabit. Sebagai seorang yang ada berdarah Itali ni, kita tahu Itali ini terkenal dengan opera, teater dan sebagainya. Adakah Alena juga pada masa yang sama ingin mempamerkan sebersedikit seni daripada negara Itali ni mungkin? Tak berapa sebenarnya sebab masa kecil I memang macam dengan opera dan belajar Italian juga sikit, tapi actually masa tu I
I tak suka menyanyi dulu. I memang instrumentalist. Tak suka menyanyi Dengan cerita Alena mula menyanyi pada tahun 2016. Yeah. Dan kita tahu Alena ini adalah seorang berdarah campuran tadi, iaitu Inggeris, Kelabit dan Itali. Sebab kita tahu Sapek ini kebiasaannya dimainkan oleh golongan lelaki dan Alena merupakan salah seorang daripada golongan wanita yang memecah dominasi ini. Dan dengar cerita Sapek ini kalau dimainkan oleh golongan wanita, it can bring bad luck to women. Perinciannya selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Gaspiras. I memang kerja corporate selama 3 tahun. Aha. Selepas itu, I memang masa itulah, bukan selepas itu, I memang rasa I nak jadi painter. I love art. Kembali lagi dalam Gaspirasi musim yang kedua dan kita masih lagi bersama dengan gadis cantik ini, pemain muzik Sapek terkemuka Malaysia, Alena Murang. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita ada bertanyakan Alena lah sedikit mengenai benar ataupun tidak, yang mana mereka beranggapan bahawa apabila wanita bermain muzik Sapek ini pada zaman dahulu mereka akan diberikan ataupun terkena nasib yang malang sebab selalunya alat muzik tradisional ini dimainkan oleh golongan lelaki. Betul tak Alena? Ya, pada masa dulu memang instrumen Sapek dimain oleh golongan lelaki sebab pada masa itu golongan lelaki merupakan, bagaimana nak cakap, penyembuh. Okey, sebab Ya. Sapek dikatakan muziknya boleh menyembuhkan penyakit. Ya, Oh. dulu Sapek dipakai untuk ritual. Okey. Ya, tapi masa sekarang bukan macam itulah. Apa logiknya Alena apabila muzik Sapek ini dikatakan sebagai muzik yang boleh menyembuhkan penyakit? Pada pandangan Alena, apa logiknya di situ? Kalau nak cakap pasal logik ataupun sains, I memang tak tahu lah. I cuma tahu bila I main Sapek dan Okey. bila orang lain dengar Sapek pun memang kita rasa tenang and lega. Dia masih ada terapi Jadi, sedikit. Yalah, kalau tanya saya tentang logik ataupun sains, I memang tak tahu. Ya. Saya kira mungkin alunan muziknya yang mungkin kedengaran seperti lullaby, tenang, itu yang mungkin Ya. boleh membantu memberi ketenangan dan pada masa yang sama menyembuhkan beberapa penyakit. Itu kepercayaan orang dahulu lah. Okey, Alena, sebagai pemecah dominasi ini, yang mana muzik Sapek ini selalunya dimainkan oleh golongan lelaki kan. Tetapi kumpulan Iluleto, yang mana dalam kumpulan ini Alena juga salah seorang daripada mereka. Iluleto ini bermaksud We the Ladies. Dalam banyak-banyak ahli dalam Iluleto inilah, kenapa Alena paling stand out sekali? Adakah disebabkan Alena adalah gadis berdarah campuran, cantik? Macam mana? Taklah, semua mereka orang cantik. Bukan saja saya. Mungkin sebab I tinggi Saja suka ni, Mungkin usik dia I ni, saja yang tinggi. Kenapa rasanya Alena ini paling stand out? Mungkin boleh dikongsikan kepada mereka yang selama ini mengambil inspirasi daripada Alena. What's your differentiator? What's my differentiator? I pun tak tahu. I macam I just be myself. And saya tahu actually pada masa kini juga jarangnya terdapat Sapek player yang juga menyanyi. Ya. Tapi kalau perempuan dalam Iluleto, memang kita semua menyanyi lah. Dalam kumpulan Iluleto, setiap member ada ada macam talent dia sendiri. Ya, kekuatan masing-masing. Elizabeth, tak salah saya dalam Iluleto juga kan? Apa kekuatan Elizabeth? Elizabeth, for me lah, I see kekuatan dia dalam vocals, macam the higher notes. Okay. Yeah, and then dia pun suka main like some flute sometimes, macam tu, like bagi effect sikit. Ya, macam Rosemary, she's vocal major. Okay. Jadi dia pandai sangat buat harmony and then suara dia sangat kuat. Kalau Alena Murang sendiri apa kekuatan dia? Kekuatan saya mungkin
I don't know, man. Macam I sangat segan nak cakap. Okay lah, saya kira mungkin dia sebab dia seorang yang cantik, ya, gadis berdarah campuran. Sebab sekejap lagi kita nak tanya juga beliau, adakah disebabkan oleh keunikan beliau ini yang dapat mengangkat muzik sapik ini lebih daripada mereka yang berusaha selama ini. Tetapi kita nak tahu Alena, sebab Alena sebelum ini pernah belajar di utara England, di Manchester United. Dan kita tahu bapanya sering bekerja sukarelawan di tempat-tempat pedalaman dan ibunya pula merupakan seorang antropologi. Melihat kepada karier ibu bapa yang berbeza daripada dunia muzik ini, adakah ianya memberi impak kepada pilihan hidup Alena untuk menjadi seorang pemuzik tradisional? Susah nak cakap juga sebab ibu bapa saya memang bukan pemain muzik. Bukan Tidak, tapi peminat Okey. muzik. Kan? Dan I rasa sebenarnya our journey bukan sangat berbeza sebab mak saya kan anthropologist. Jadi research dia adalah mengenai kaum Kelabit, sejarah kaum Kenya, macam apa ni, basket weaving, anyaman semua. Ya, jadi dia banyak buat research tentang kaum Dayak. And bapa saya pun dia buat banyak kerja di kampung-kampung, di tempat pedalaman. Jadi macam I see my role as also working for the community and telling our stories, and macam dalam muzik saya ada banyak cerita sejarah juga. So I think kerja mak saya pun banyak influence my work. Dan sekarang juga bila I tulis lagu, sebab I tak fasih bahasa Kelabit. So bila I tulis lagu, I banyak kerja dengan bapa saya lah. Okey. Untuk tulis lagu Tapi tu. mereka sentiasa menyokong kerjaya Alena. Ya. Ada tak sekali-sekala tu membantah, Alena dah belajar jauh-jauh di luar negara, can you back on to the original track instead of Ada being a juga musician? lah. Ada So bila I habis universiti, sebab masa tu I ambil degree dalam business management. And I pergi ke KL sebab I ada kerja dekat corporate dekat KL, dekat office di KL. So I memang kerja corporate selama 3 tahun. Selepas itu I memang masa itulah, bukan selepas itu, I memang rasa I nak jadi painter. I love art. Like painting. Sebab Alena pun pandai melukis. I sebenarnya nak jadi painter, bukan musician. Okay. So I thought the day I got promoted, I quit my job. And You quit your job? Yeah. That's a big risk, I think. Ya, itulah masa tu mak bapak saya macam bukan membantah, mereka sebenarnya sokong tapi just very worried. Dan Sedikit pesanan Alena kepada mereka di luar sana yang mungkin sekarang ini berminat dalam satu bidang yang sangat berbeza dengan cita rasa ibu bapa mereka. Apa nasihat Alena kepada mereka supaya teruskan tanpa mengecilkan hati ibu bapa mereka? Ya, saya faham agak susah dalam situasi ini, tapi kalau you rasa macam sangat passionate dan sangat kuat nak ikut perjalanan itu, just go for it. Tapi you have to be smart and be very bagaimana nak cakap? Kena pandai, kena juga orang kata, kena puaskan hati juga ibu bapa, tunjukkan kejayaan. Kalau kita suka betul-betul dalam bidang muzik ini, buktikan kepada mereka kita boleh. Ya, jangan macam like buat muzik Alang-alang saja, aja. macam alang-alang saja. You kena pandai pandai dalam bidang tu jugalah. So Betul. Dan just go menerusi for it. lagu Midang-Midang, Alena adalah seorang co-producer. Dan dia turun padang tau. Turun padang untuk mencari pakaian tradisionalnya untuk dipakai sendiri dalam music video tersebut. Maksudnya Alena ini adalah seorang yang hands-on. Yeah, super hands-on. I love it. Adakah Alena susah nak percaya teammate yang lain tu? Sebab itu Alena hands-on. Tidak. Sekesakan. Kita buat macam satu kolaborasi lah. Jadi, I pun ada macam production team juga. So, we work together dengan Project Room. Project Room merupakan Sarah punya production team. Okay. Mereka agak sibuk juga. So, macam for my side, yang
apa yang mampu, kita pun buat some of the pre-production. Yeah. Itulah semangat seorang peminat muzik yang mana beliau seorang hands-on, dialah yang turun padang untuk menjayakan muzik video tersebut. Kalau taklah sampai menang di peringkat luar negara kan. Selepas ini, kita tahu dia seorang yang almost perfectionist kan. Jadi ada tak momen tu yang mana Alena berasa almost give up with this industry. Semuanya selepas ini hanya dalam Kaspirasi. Jemur di bawah matahari. Dia Okey. macam lagu ni susah nak translate. Sebab dia banyak isi tersirat. banyak isi tersirat. Midang ko daun kiran. Midang ko daun kiran. Meretoy te ko laiagan. Mari pangalingan lipang datam kini. Lagu tu didendangkan sendiri oleh penyanyi asal di depan saya dalam Kaspirasi episod yang pertama ini. Ada macam unsur mistik sedikit. Tapi kalau tak silap, lagu itu Alena adalah satu lagu yang berentak perlahan, macam lullaby, menceritakan seorang gadis mencari jodohnya mungkin, dan buah apa? Buah kiran Buat kiran, ya. Kau boleh Alena ceritakan apa sebenarnya penceritaan di sebalik lagu Midang-Midang tu? I cerita tentang buat kiran dulu. Okey. Jadi, Buah tu buah apa? Buah cempedak ke apa? yang the first line tu kan, Ha-ha. dia macam, tak tahu kita cakap buat kiran. Oh. Yang- Bukan buah terap ah? Ya, buat Buah terap. Ya, sama-sama. Okey. Dalam bahasa Kelabit, Buat kiran. buah kiran. Ya. Okey. Midang ko daun kiran. Daun. I lupa sudah. Saya tengok lirik jap. Ya, midang-midang Okey. artinya jemui panas. Okey. Jadi ada seorang gadis muda Aha. melihat daun buat kiran Okey. yang daun besar tu kan jemur di bawah matahari. Dia Okey. macam lagu ni susah nak translate sebab dia banyak isi tersirat. banyak isi tersirat. Macam Okey. kalau I nak tanya aunty saya juga atau my dad macam tu, mereka pun ada erti-erti yang lain. Ya, macam bapa saya ada satu erti yang lain dari aunty saya Apa pun. simboliknya makan buah kirannya? Mungkin orang di luar yang mau tahu kenapa buah kiran? Adakah ia adalah buah yang mana untuk menjodohkan gadis kepada Tidak jejaka juga. di I rasa kawasan simbolik tersebut? dia bukan dalam sangat. Macam verse yang kedua ada daun buluh betong. Buluh betong tu bambu yang besar sangat. Okey. Jadi I rasa mungkin mungkin untuk rhyming saja. Okeylah, itu adalah lagu Midang-Midang yang dinyanyikan oleh penyanyinya Alena Murang, dan kalau anda dapat rasa vibes di set ini pada malam ini, sebaik sahaja beliau menyanyikan lagu itu macam ada unsur mistik sedikit. Tapi ceritanya adalah rupa-rupanya pasal jodoh gadis dengan jejaka. Kenapa menggunakan muzik yang perlahan untuk lagu tersebut? Sebab motifnya dan tujuannya adalah happening, seronok. Kenapa menggunakan rhythm yang perlahan? Sebab I rasa macam rhythm dekat kampung di Bario memang perlahan. Menenangkan. Menenangkan. Semua perlahan pun macam the angin pun bertiup perlahan sangat. Ya. Sebab apa? Sebab kita nak tanya juga mengenai lagu selain daripada lagu Midang-Midang ini, iaitu lagu Gituan dan lagu Menok. Lagu lebih kurang konsepnya perlahan. Ada tak perancangan untuk menghasilkan lagu yang mungkin ada bergenre rock ke, pop ke? Ada tak? Ada. So I
bulan April lepas, I Aha. baru release my new album, Sky Songs. Dan album tu ada influence dari rock, pop, Chinese music. Lagu Warrior Spirit pula macam mana? Warrior Spirit memang rock sangat kan? You rasa bagaimana? Saya suka sangat. Sebab lagu itu seolah-olah macam menampilkan bahawa mereka ini golongan wanita, indigenous woman daripada Sarawak, tetapi mereka adalah very traditional tetapi kuat pada masa yang sama. Kalau daripada tuan punya badan sendiri, cerita di sebalik lagu Warrior Spirit tu, Alena. Warrior Spirit diinspirasikan oleh satu tune lagu sapek tradisional. And lagu itu mengenai seorang warrior ataupun pahlawan. Okey. And yalah, I rasa macam kan masa dulu macam nenek moyang saya dan I rasa nenek moyang banyak-banyak orang juga merupakan pahlawan, Betul. warriors. Biarpun mereka wanita. Ya. Dan walaupun pada masa kini kita bukan macam tu, we don't do headhunting anymore. We don't have wars anymore over here. Tapi semangat tu masih ada dalam kita. Semangat untuk macam semangat to be brave to do something. Betul. Yeah. Sebab kalau kita perasan lagu Alena Murang ni, you might not understand the lyrics sebab bahasa dia berbeza, but you can feel it, kan? Jadi bila bercakap mengenai bahasa kaum Kelabit dan Kenyah dan cakap mengenai muzik ini yang dibawakan oleh Alena secara contemporary, bagaimana Alena nak bawa lagi muzik ini ke hadapan untuk menjadi lebih contemporary? Maksud saya, adakah perbendaharaan kata kaum Kelabit dan Kenyah ini mampu memberikan satu konsep urbanisasi yang kita mahukan dalam muzik contemporary itu, dan apa peranan Alena sebagai jabatan penghubung? I rasa my short answer is yes. Tapi I bagi long answer juga. Don't worry. Hey, okey. Itulah keunikan dia. Dia pandai sebenarnya. Kalau tak, macam mana dia nak feel dalam music video dia, kan? Okey. Ya, sebab album pertama saya, Okey. Flight, yang dikeluarkan tahun 2016, I memang nak album tu untuk sebagai satu sikit macam archive lah. So it's memang agak traditional. Okey. Sapek dengan vokal saja. Okey. Masa tu my producer nak masukkan drum kit, I cakap tak nak. Sebab I memang nak Traditional. ya, nak traditional juga. Tapi itu tahun 2016. Lepas itu I start to explore and to start to think about macam kita ni sebagai orang Dayak bukan selalunya mesti dibayangkan macam primitif ataupun untuk tourism ads macam tu kan. I'm a Dayak girl. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, I memang dibesarkan di bandar. I memang dibesarkan dengan MTV ataupun whatever fashion magazines macam tu kan. I'm also contemporary, bukan saja primitif. Kita ni memang orang yang modern dan orang yang contemporary. Jadi itulah yang kita nak portray. Itulah yang sebenarnya kaum Dayak kan. Macam kita ni orang yang modern, yang adanya roots dengan our heritage kan. Gadis 32 tahun ini, sekali lagi seorang gadis berdarah campuran Kelabit, Inggeris dan Itali. Saya rasa ramai yang meminati Alena sebab kecantikan beliau. Tips kecantikan dan kesihatan Alena. Tips kecantikan lah. Kongsilah sedikit. Ramai yang meminati Alena ni. I think honestly, macam jangan stress, cuba tenang sikit and do what you love. Just be happy. Do what you love, just Yeah. be happy. Dengarlah lagu Midang-Midang. Boleh juga. Berentak perlahan, menenangkan. Dan kita nak tanya Alena selepas ini. Sebab kalau kita nak hasilkan muzik contemporary, lebih-lebih lagi melibatkan muzik tradisional, ada tak Alena terpaksa mengorbankan elemen tradisional itu untuk lebih kedengaran secara contemporary? Selepas ini butirannya hanya dalam Gaspirasi. Jangan ke mana-mana. I banyak fikir tau. I think so much. I fikir tentang nenek saya. Okey.
Kembali lagi dalam Gaspirasi. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami pada malam ini, jangan risau, boleh cari sahaja kami seperti biasa di YouTube TVS Gaspirasi. Ini musim yang kedua dan kita bersama dengan Alena Murang untuk blog yang terakhir. Okey, kalau kita bercakap mengenai muzik contemporary ataupun dunia hiburan itu sendiri, kalau kita nak perjuangkan satu elemen tradisional dan kita nak bawakan ia secara lebih contemporary, kita perlukan juga populariti itu. Jadi Alena, dalam kita nak menjayakan lagu-lagu ataupun muzik tradisional ini, secara jujurnya, ada tak Alena terpaksa mengorbankan sedikit elemen tradisional untuk kedengaran lebih contemporary? Ya, memang kena korbankan sedikit elemen tradisional, tapi bila I banyak fikir tau. I think so much. I fikir tentang nenek saya. Okey. Dan bila dia berlagu, Aha. dia punya lagu lain lagi daripada nenek dia punya. Oh. Artinya masa dia berlagu, dia pun tukar elemen tradisional untuk buat dia modern pada masa dia. Oh, I Faham? see. Yang penting sih. dia punya warisan tu tetap ada. Macam elemen warisan itu ada, macam apa ni, tempo, macam lengkok dia ataupun melodi sama tapi mungkin lirik dia tukar sikit macam tu. Kita tertanya-tanya juga kan, apakah moto pemuzik tradisional ini? Apa yang dipegang oleh Alena dalam kehidupan Alena sepanjang 32 tahun hidup setakat ini? I pun tak terfikir. Wait, give me 1 second. Okey, tak I apa. pick one for Saya boleh you. nyanyi bidang-bidang sementara menunggu. Apa moto hidup Alena? Mungkin one of them. Actually, dulu moto saya macam mesti bekerja keras. Memang sekarang bekerja keras, tapi sekarang I pun macam ni. Sekarang my motto bekerja keras dan ambil rehat. Tapi dulu dia bekerja keras saja. Oh, Ya. jangan lupa untuk rehat. Jangan lupa untuk rehat. Lebih-lebih lagi kepada mereka ni nak menghasilkan karya yang kreatif, mereka perlu ada me time kan, untuk Ya, refresh, untuk recharge. untuk hasilkan yang lebih berkualiti. Midang-midang, warrior spirit, what's next? What's next? I don't know. Susah gila nak plan kan, sebab biasanya bila artis release satu album yang baru atau dia diikuti dengan single music video, selepas itu pergi on tour. Tapi sekarang tak boleh pergi on tour. Ya. Jadi Disebabkan oleh keadaan macam ni kan. Ya. Apa alternatif Alena and your team looking for at this pandemic? How challenging it is? What's the alternative for you guys as indie music especially? Memang susah sangat lah. Tapi for me, I adanya me time untuk Okay. tulis banyak lirik, tulis lagu, buat video. Tapi tak tahulah, mungkin selepas ini I tulis lirik lagi. Dan tunggu masa macam masa yang selamat untuk buat konsert kecil. Secara virtual mungkin. Sebab Secara kalau virtual ni virtual. kita buat, semua orang berpeluang untuk berada di front seat. Itu kebaikannya kan? Ya, Itu adalah ya, kebaikan ya. virtual. Okey, Alena Murang baru-baru ini berjaya memenangi anugerah penggayaan terbaik Festival Video Music Buenos Aires 2020 dan sebaris dengan Ratu Pop Dunia Madonna dalam kategori Best International Video. Kata-kata Alena kepada penggiat muzik di luar sana yang juga memperjuangkan elemen tradisional. Apa pesanan Alena kepada mereka? Pesanan bagi pemuzik tradisional, I want to say thank you so much. I sangat berterima kasih dengan kamu sebab saya tahu perjalanan ini memang susah sikit, tapi teruskan perjuangan itu saja. I think it's the right thing to do. Teruskan perjuangan, jangan cepat menyerah, bekerja keras dan jangan lupa apa? Me Rehat. time. Okey Alena, boleh belanja sedikit tak dalam bahasa Kelabit? Mungkin saya suka tengok Gaspirasi ke? Apa dalam bahasa Kelabit? Macam mana kedengaran? I love Gaspirasi. Saya suka menonton Gaspirasi. Ini musim yang kedua. Mereka nakkan cerita komuniti kita. Kita bawakan Alena Murang untuk episod yang pertama. I love Gaspirasi dalam bahasa Kelabit. Macam mana Alena? Macam ni. We dok pian niar Gaspirasi. We do tian niar Gaspirasi. Betul? Betul. Approve. Yep. Saya doakan agar bahasa dan warisan kaum kita di Sarawak tidak lupus ditelan zaman.
Ini contoh kita, pejuang muzik tradisional kita sehingga ke Argentina, luar negara. Ini semangatnya kita nak. Ini baru episod yang pertama. Kita jumpa lagi untuk episod yang kedua hanya dalam sama-sama Gaspirasi. Hello. Okay. Bye-bye. Thank you so much for watching.